وسلم صلى الله عليه وسلم آله الكرام شاول والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة حسبنا الله ونعم الوكيل على الله So Well, What is the word? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. As-satr situ. As-satru ala kismain. Satrun anil ma'siyah wa satrun fiha. Bermula dinding itu ada dua bagi. Satu dinding daripada maksiat, kedua dinding di dalam maksiat. Maka yang awal itu dinding antara hamba dan maksiat, dan tiada mengetahui padanya lain daripada Tuhannya, dan dia telah mewajibkan taat, maka taat itu wujudnya. Dan yang keduanya dinding antara hamba dengan segala hamba pada hal talabus dan jauhnya, maka yang awal itu bagi orang yang khas, dan yang kedua itu bagi orang yang am. As-satru ala kismain, mana tutupan ataupun dinding daripada tanah itu dia ada dua bagi itu. Ya, bihasabil hal al-mustawrin bin himmatihim. Satrun anil maksiyah satu. Satrun anil maksiyah, mana Tuhan tutup daripada maksiat. Kalbi dia Tuhan tutup, tak ada langsung nampak jalan maksiat. Ini mana arif billah. Ya, dalam kalbi dia sentiasa dekat dengan Tuhan saja. Di mana Tuhan tutup. Saya kata hatta la ya'rifa tariqah, sehingga dia tak tampak jalan maksiat langsung. Ini kurnia daripada Allah Ta'ala pada orang-orang yang dipilih. Maka yang kedua, dinding dalam maksiat. Ya, dinding dia buat maksiat, kemudian Tuhan tutup. Orang tak tahu dia terdinding. Maka awal dia panggil satrun bainal abdi wal ma'siyah, la ya'lamu bihi ghairu rabbih, tidak mengenal akan dia melainkan Allah Ta'ala saja. Yang kedua, dinding dalam maksiat. Dia buat maksiat, kemudian Tuhan tutup. Sebab tu kalau kita buat maksiat malam, orang tak tahu, tutup aja, kembali taubat terus kepada Tuhan. Jangan cerita ke orang. Kalau cerita ke orang, Tuhan tak ampun ke dosa kita. Ya, dia dah tutup tu terus, maknanya kita kembali dia kepada dia. Maka yang awal tadi, mana kalbi dia ditutup oleh Ta'ala, tak ada langsung nak buat benda maksiat, bahkan dia dapat lazat dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, dan dia ada mengetahui pada lain daripada Tuhannya, dan dia itulah mewajibkan taat. Ya, mewajibkan akan membinakan ketaatan, maka taat itu wujudnya. Dan yang kedua ialah dinding antara hamba dengan segala hamba. Padahal talabus, mana bertalabus bersepakai dia, dan jauhnya. Ya, dia buat maksiat, kemudian dia tutup. Yang kita nak yang pertama, mana kalbi kita ditutup oleh Ta'ala daripada maksiat, langsung tak ada nampak nak buat maksiat, langsung tak ada berpaling hati kita nak mengerjakan dia. Ya, cita-cita pun tak ada. Itu yang terbaik. Dan itu kita minta Allah Ta'ala tutup. Tutuplah hati kami daripada maksiat. Jangan ada soal maksiat. Berikan kita kemanisan dalam ibadat. Bagi insan dia dapat kemanisan dengan Tuhan, itu rahsia kita banyak zikir. Bila banyak zikir, dia dapat manis dengan Tuhan. Dia dapat dengan manis Tuhan, mana dia nak buat maksiat, dia takkan buat. Ya. Orang siapa yang hati dia tawar dengan Tuhan, berzikir tak ada rasa apa, itu bahaya.
Sebab kalau kita zikir tak ada rasa apa tu bahaya besar, lebih bahaya pada telur ujung tanduk kan. Bila kalbi tak ada menangkap dengan Tuhan, zikir-zikir kosong, tu bahaya tu. Mana kalbi dia tidak ada idrak, tak ada tangkap, maka benda lain boleh masuk. Ya, yang lain akan masuk. Tapi kalau mahabbah dengan Tuhan dah penuh dalam, benda lain tak boleh masuk. Itu rahsia sebab dia suruh zikir banyak supaya kalbi kita tu ada kemanisan dengan Tuhan. Ya, malang besar, musibah besar bila kalbi kita ni tak ada kemanisan dengan Ta'ala. Itu kena ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu. Atau orang mati yang kita ni, mati kalbi bahaya. Dalil dia sebut tolak dia tak ada rasa apa. Sebab tu kalau kita zikir tak manis, meraunglah malam-malam minta ampun dengan Tuhan. Ya Allah, apalah dosa aku sebab sampai menyebut nama pun engkau pun aku tak rasa apa. Jadi kalau sebut duit aku semua menangkap dia kan. Sebut dunia menangkap dia. Sebut nama Tuhan boleh tak ada rasa, itu menandakan sakit kuat kalbi dia tadi. Sebab kemanisan iman bila didapat saja dia tak akan buat maksiat kan. La yazni zani wa huwa mu'min, tak akan berzina orang berzina, mana tak akan buat maksiat. Pada orang yang mendapat kemanisan iman, lazat dengan Tuhan dia tak akan paling. Itu rahsia kita mencari dia kata lazzatul zik wa lazzatul muraqabah. Ya, kemanisan murakabah dengan Tuhan, zikir itu rahsia sebenarnya. Bila dapat dengan Tuhan, hati dia asyik dengan Tuhan, dia tak akan berpaling. Yang berpaling terperangkap dengan maksiat mungkar itu semua kalbi mereka itu kosong. Kalbi mereka tidak ada sentuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tertutup, matanya terbuta, wal-a'yazabillah. Dan yang kedua itu dinding antara hamba dan segala hamba. Padahal talabus bersepakai dia dengan jauh. Dia buat maksiat, Tuhan tutup. Ya, patut dia bertaubat sebab tak dia lagi seronok. Orang kan tahu dia habis. Aku buat maksiat ni, kau orang tahu. Ya, aku boleh pusing sana, boleh tipu sana. Kau tipu lah, besok malaikat gembat dia, tak ada siapa boleh tipu. Ya. Sebab tu kita kalau hati kita payah sangat nak hadir dengan Tuhan, sekurang-kurang kita malu dengan kiraman wa katibin. Kiri kanan dah catat, ma yafizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak berlapas seorang melainkan laki hati catat. Mana tak ada kita buat kerja, tak ada sunyi kan. Semua ada pencatat. Malu kita dengan malaikat kiri kanan pun cukup untuk mendidik akhlak kita mana. Maka yang awal itu bagi segala orang khas. Mana orang yang Tuhan beri bantuan, Tuhan satru Tuhan tutup kalbi dia langsung, tak ada nak membuat benda-benda tak baik. Itu maknanya orang pilihan Allah maja'ala minhum. Mudah-mudahan Tuhan bukakan kepada kita kan. Dan yang kedua segala orang awam. Orang awam di Muhammad Syed Tuhan tutup ya. Kalau gitu fal'amuh yatlubuna satr minallahi fiha khasyata sukuti martabatihim indal khalaq. Itu orang awam. Orang awam bila dia buat maksiat, kemudian dia minta dengan Tuhan, ya Allah tutuplah, jangan orang tahu, malu aku. Orang patut minta, ya Allah tutuplah kalbi aku daripada maksiat. Terus tak nak buat maksiat. Maka dapatlah dia manis lazat dengan Tuhan. Yang ni dia buat maksiat, dia suruh Tuhan tutup pula. Wah, banyak cantik muka dia. Ni orang awam, mana orang yang belum lagi dipilih. Ya, makna dia minta yatrubuna satrah. Dia menuntut akan tutupan minallahi ta'ala. Ya, dia buat maksiat, dia minta tutup. Sebab apa dia minta tutup? Khasyata sukuti martabatihim indal khalaq. Sebab dia takut jatuh martabat di dekat orang ramai. Kalau orang tahu aku buat maksiat ni, habislah. Ya, jatuhlah, dia kata ya. Malulah. Mana nak letak muka? Kau buat, kau tak letak muka. Dah buat, minta Tuhan tutup pula. Ini orang awam yang lalai, yang tidak ada, ya, kalau bagi bahasa halus apa, tak ada hati perut. Dia tak dikenal dengan Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Ya, habis itu. Artinya mana? Maka segala orang yang awam itu menuntut mereka akan dinding daripada Ta'ala, daripada maksiat. Dia buat maksiat, kemudian dia tutup, Tuhan tutup supaya jangan orang tahu, kerana tiada menilik mereka itu bagi Tuhan. Kalau dia tilik Tuhan, dia takkan buat maksiat tu. Hati manusia takkan buat maksiat selagi kalbi dia tawajuh kepada Allah Ta'ala. Selagi kalbi dia bertawajuh dengan Tuhan, dia takkan buat maksiat. Kecuali bila kalbi dia pusing, tak menghadap Tuhan, mula. Hati bila tak menghadap Tuhan, dia jadi naif, dia jadi lemah, dia jadi lalai, dia jadi sakit kalau dia tak menghadap. Ya, pada dia menghadap itu panggil qutul arwah, makanan roh dia ada. Maka sehat rohani bila dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila tak menghadap tu dia hal, dia lalai, ya, macam-macam dah dia akan berangkai penyakit. Akhirnya makin jauh dengan Allah Taala. Sebab tu pusing macam mana pun, zikir dia jangan putus.
Kerana tiada menilik mereka itu bagi Allah Ta'ala bagi itu, dan membesarkan makhluk. Ya, dibesarkan makhluk. Dia buat maksiat, dia suruh Tuhan tutup. Ya, yang dibuat maksiat tak nampak kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, tu buta mata. Dan membesarkan makhluk, takut pula makhluk tahu. Kau buat maksiat, makhluk tahu, takut yang Tuhan lebih tahu. Bahkan batin kamu pun Tuhan tahu maknanya. Ya, itu dipanggil tidak ada adab dengan Tuhan. Ya. Dan membesarkan makhluk, sebab apa dia besar makhluk? Dia takut makhluk tahu. Padahal dia buat tadi Tuhan dah tahu, dia tak rasa apa. Itu butanya mata hati dalam penglihat mereka itu. Kerana tiada mewajibkan bagi mereka itu tuntut ini, melainkan takut gugur martabat mereka pada segala makhluk. Ya, itulah hati. Berarti bila diikat dengan makhluk, itulah jadi. Ya, jangan hati kita diikat dengan makhluk. Ya, anlik qalbak billah, tambat hati kamu dengan Allah Ta'ala, baru hidup dia sejahtera, selamat maknanya. Kerana kasih daripada puji, ni berangkai-rangkai ni penyakit berangkai. Sebab apa dia makhluk? Sebab dia suka puji. Bila suka puji dengan makhluk, maka dia takut jatuh pandangan makhluk. Bila dia buat silap, dia suruh Tuhan tutup pula. Wah, tutup macam nak buat lagi. Ni lah kurang hajar dia dengan Tuhan. Dan benci daripada cela mereka itu. Orang mukmin yang ahli ma'rifat sebenarnya, yang hebat kedudukan dia, la yakhafuna laumata laim. Tu Quran sebut. Dia tak takut celaan orang mencela. Orang nak cela apa, kena kata apa, pergi jalan dengan orang. Aku duduk bukan jadi hamba orang, kita jadi hamba Allah. Ya. Satu dunia puji kita Tuhan tak terima, neraka jahanam tempat dia. Satu dunia kutuk kita Tuhan terima, jannah syurga tempat dia. Habis tu cerita dia. Maka cari redha Allah, jangan cari redha makhluk. Ghayyib nazar al-halqi ilaik, padamkan pandangan makhluk pada kamu. Ya, bin nazarillah ilaik, dengan rasakan Allah Ta'ala sentiasa melihat kamu. Itu kaedah dia. Dan takut mereka daripada manusia, dan tiada takut mereka daripada Ta'ala. Itu yang kedua. Ini tak boleh pakai yang kedua ni. Yang pertama kita nak. Maka segala orang yang itu dia panggil jauh daripada haqa'iq, dia jauh daripada mendapat hakikat marifat yang sebenar. Kerana berdiri nazarnya atas segala makhluk, itu punca dia. Racun yang paling besar dalam kehidupan kita apa? Bila nazar kita letak atas makhluk. Apa orang kata? Nanti orang kata apa? Orang pandang. Itu semua itu racun ni kita. Ya, jangan ada kaedah tu. Buang semua kaedah tu. Kita kata apa Allah Ta'ala kata. Boleh betul. Ya, nanti Tuhan tahu, nanti Tuhan lihat, malu kita dengan Allah Ta'ala. Jangan letak orang. Sebab selagi hati kita ada orang dalam hati, dia takkan sampai ke Tuhan. Ya, sebab Imam Al-Ghazali ketika melaut ilmu dia, ya, dia nak berguru dengan seorang wali besar, Syekh Abu Ali Al-Farmadi, kutub zaman tu. Guru dia kata, aku nak ajar kau apa? Kau dah alim, kalangan kitab banyak, tapi ingat satu je kena pesan, kau takkan sampai ke Tuhan lagi makhluk ada dalam kalbi kamu. Sila buang. Besok kau datang, buka jubah-jubah besar kau, jubah ulama kau buka. Kalau kita pakai sendik gantung gitu. Ya. Dia guru dia tu tukang jahit tepi kasut tepi jalan ni, wali besar, ulama hadis besar. Orang tengah gamai ni, kau ambil air siram debu depan ni. Macam mana rasa? Orang Melayu panggil apa? Sebau. Sebau muka. Orang terkenal, ya, imam masjid negeri pergi simbah air depan tu. Ya, kan? Orang semua cium tangan dia, habis tapak-tapak tangan orang jilat kan. Sekarang siram air tu. Malu. Buat gitu. Sampai kau nampak orang macam tunggul dia. Ya, imanu mar'u la yakunu mutakammila hatta yarana nas kal ibil musila. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang macam tengok unta. Dia tengok orang macam tengok unta, tak ada apa. Maknanya hati kita tak ada tarik kat dia, dan kita pun tak ada ingin nak tarik perasaan dia kepada kita. Baru dia terbuka jalan dengan Tuhan. Selagi ada orang-orang tak masuk, Tuhan tak layan kita betul. Ya, kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, kadzalik la yuhibbul al-qalbi mushtarak. Sebagaimana Tuhan tak mau amal tu disyirik, disekutu dengan lain, begitu hati kita. Kita nak sekutu dengan lain, dengan dia je baru dibuka. Ya, nak dapat kelazan alam malakut, nak terbuka dengan Tuhan, atau cara dan buang. Farriq qalbak minal aghyar, kosongkan makhluk daripada hati kamu. Jasad tak apa. Ya, bukan kita tidak faham, ada kosong makhluk, apa kita tak berkawan orang? Bukan, berkawan zahir pergi dah tak ada hal. Ya, kita nak berniaga, nak apa, buat kerja syariat, tak jangan dalam jaga konteks. Sebab tu penuh zikir kena jaga. Sebab zikir jangan putus. Tambah-tambah kita berdepan dengan orang, tengah bercakap, di sampai peringkat kita bercakap, jalan dalam. Ya, kita buka kitab, kita belajar, kita mengajar ke dalam, kena jalan. Ya, ni ada jalan.
Betul jalan. Tuan-tuan tengok kitab dia jalan tak? Dalam jalan dengan dia je. Allah, Allah, Allah. Pandang yang baca kitab tu gerak dari dia sebenarnya. Pandang afal dia, karam, bau sedap. Ya. Kalau kita pandang orang nampak orang, tak boleh. Kalau pandang orang nampak orang kan Cina mana macam tu ke? Keling macam tu ke? Pandang orang nampak orang. Mau pandang orang nampak Allah Taala. Apa betul? Ya. Pandang dengan mata luar nampak mata dalam. Jangan mata dalam nampak Tuhan mata luar kupur tuan. Ya, bila pandang mata luar Tuhan ada bertempat, dah serupa makhluk. Ya, syirik orang tuan ni. Tuhan laisa kamitslihi syai', dia tak serupa dengan makhluk. Ada menjaga. Pandang dalam. Mana kena buka serentak. Mata luar buka, mata dalam buka. Jangan tak buka mata dalam, babas kita ni kan. Ya, dia mudah terpengaruh sebab mata dalam dia tak buka. Mata dalam tak buka pada makhluk. Akhirnya makhluk dalam kalbi habis. Bila makhluk dalam kalbi nak buang bukan senang kan. Ya, nak buang kasih makhluk dalam hati bukan senang. Kena tembak dengan zikir banyak. Kerana berdiri nazarnya atas segala makhluk tu. Kerana berdiri nazar mana pandangan kalbi di atas makhluk. Orang. Ya, betul. Ni banyak ni. Kang orang kata. Sekarang kita jangan kata bukan takut apa Allah Taala kata. Jangan kata orang kata apa Allah Taala kata. Kalau dia kata betul, jalan je. Habis kemudian menuntut ia akan dinding daripada maksiat daripada mereka itu. Kemudian dia minta pula orang awam ni apa? Dah buat maksiat, ya Allah tutup, kalau jangan orang tahu. Malu saya kat orang. Kau ingat Tuhan tu kuli kau ke? Kan? Maknanya suruh kita buat maksiat, Tuhan tutup. Ada orang tak ada adab dengan Tuhan. Dan tiada tahu ia akan Tuhan yang terlebih hampir. Ya, atalah akrabu min hablil warid. Atalah lebih dekat daripada buat leher kita. Dekat mana? Kurban ma'nawiyan, la kurban hisyan. Bukan hampir macam ni dah, hampir mana pada makna. Mana ada manusia yang terlepas daripada kudrah, iradah, ilmu, sama, basar Tuhan. Ada? Mana lepas? Cuma terikat. Ya, kita diikat dengan taksis iradat. Dan semua perbuatan kita dan adik kita terikat dengan taksirul kudrah. Ya, pelaksanaan kudrat Tuhan. Dan kita sentiasa dalam pandangan dia basar, sentiasa dan sama alih, ya, tak lepas. Tu daripada mereka itu seperti firman yang maha tinggi, nahnu akrabu ya ilaihi, dan terlebih kami hampir kepada dia pada mereka itu, dan tetapi tiada melihat mereka itu, padahal mereka tak nampak dengan mata kepala. Nampak mata kepala ni makhluk tuan ya. Kecuali di akhirat Tuhan buka. Ya. Mana hebat benda yang nampak, benda yang tak nampak tuan. Mana hebat benda yang nampak dengan benda tak nampak. Mana hebat? Hebat benda tak nampak lah. Ya. Kalau dia kata benda nampak hebat, terkeling kan. Ada satu India keling, dia cakap lu punya sembah Tuhan tak nampak kata. Budak tu tanya apa benda tak nampak, tak ada ke? Tak ada nampak, tak ada lah. Kau panjat telet, kau pergi pegang kabel. Mana boleh, mati yo. Apa tak mati pula? Tu kabel lah, tu ada elektrik, ada current. Mana nampak current? Tu dia senyap. Kalau kau pakai keadaan nampak ada, tak nampak tak ada, tu bodoh orang ni. Ya. Sekarang ni nampak dekat dengan kita tuan. Kipas ni bergerak kan? Kipas nampak bergerak kan? Yang kontrol je apa dia? Elektrik nampak? Kalau elektrik tak ada, nyala tak nyala kan? Tu zahir lah ya. Tonton jalan tengok pokok tumbang, boom, macam betul tak? Ribut, angin nampak? Yang tak nampak tolak benda nampak. Ya? Yang dekat pada kita sekarang apa? Roh kita nampak tak? Tak. Kalau dia keluar macam padam lah tuan-tuan. Kalau bahasa Arab sikit mam. Dia keluar je habis, tenganga je. Orang tu cantik ke apa cantik, mati sumbatan tanah sebulan, tengkorak dia tinggal, bangkai paling busuk ni manusia. Jangan heran kecantikan kamu ke kejelitaan kamu kalau perempuan kan mungkin soleh sama sumbat dalam kubur mampus jadi bangkai kan. Jangan kita tertipu dengan jasad luar, kita nak yang dalam tu, hakikat insan diri tu. Dia yang boleh kenal Tuhan. Yang ni jaga kan. Ya, jaga dia betul-betul. Jangan dikotorkan dia. Supaya dia datang kembali. Hasal dia dulu dia pernah kenal Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi tersangkut orang ni bila hati kita tingkat. Dia sekarang tertembak dengan zikir dia je, sebab dalam hati kita Allah dia je dan dia fa'il hakiki, dia mentafsir, dia mengadakan, dia menentukan, dia memberi, dia menarik, dia menghidup, dia memati, semua dia. Ya.
Sebab kadang main Allah dia pergi berzikir dia apa? Hu. Berzikir hu. Ya. Tu lagi tinggi kan zikir main zikir hu. Dia gerak nafas ni kan. Allah. Ini tiga tarik Allah dia RM maut. Turun nafas dia RM. Habis dah jawab dia. Ya. Jadi benda tak nampak lebih hebat. Roh dengan jasad, roh kawal jasad. Kalau roh keluar je apa mana mati? Apa mana mati kan? Mufarraqatu roh anil jasad, bercerai roh daripada jasad. Ditinggalkan kita tinggal sementara rohul yaqazah tu pun kita dah tengah tidur balik sampai dia basi keluar. Tu roh yaqazah, bukan ruhul hayat. Kalau ruhul hayat keluar mati terus kan. Ya. Tu ada yang dia tu yang mahal. Ya, burung dalam sangkar tu mahal. Burung tu harga 100,000. Sangkar harga 3,000 kan. Ada sahabat saya dia main burung merebuk tu 300-400 ribu boleh buat rumah sebiji. Ya. Oh dahsyat. Habis saya tanya dia, sangkar berapa sangkar? Sangkar 3,000. Sangkar 3,000 je. 3,000 je sangkar. Ya, dia beli burung harga 100,000, sangkar 3,000. Hari-hari dia lap sangkar. Berkilat. Burung tak bagi makan. Dapat apa? Mampus burung. Ya, tertonggeng tu orang tak cerdik. Dia cerdik tanya burung tu jaga tu yang mahal. Ya, sangkar buruk sikit pun tak apa. Begitulah hakikat roh tu yang mahal. Dia yang boleh intikal, boleh pergi, boleh menangkap alam tu alam ni, makrifat dengan Tuhan. Yang jasad ni apa boleh Tuhan? Dia boleh makan ni kan. Ya, makan-makan betul masuk tandas. Manusia ni takut tak masuk jamban ni kan. Dia takut tak makan, mana takut tak masuk jamban tu je. Habis tu. Maka segala orang yang am itu jauh daripada haqaik. Kerana apa? Dia tak dapat pada hakikat marifat sebenarnya Tuhan, kerana berdiri nazar ni pada segala makhluk. Orang berhadap Tuhan, dia berhadap pada makhluk. Habislah. Menuntut ia akan dinding daripada maksiat daripada mereka. Bila buat maksiat takut makhluk pandang. Yang Tuhan pandang dia tak perasan. Buta mata hati kan? Ya. Dan tiada tahu ia akan Tuhannya, terlebih hampir kepadanya. Bersatu orang wali besar dan yang kitab ni ada. Dah lepas. Dia adab dia ziarah guru dia seminggu sekali. Ya. Tu adab. Ni kadang guru sampai setahun tak pernah jumpa tu guru. Dia kena jumpa dan ziarah mungkin. Ya. Maka kata guru dia, satu Jumaat ke sejamaat kau ziarah aku seminggu sekali Jumaat, maka antara Jumaat ni dan Jumaat yang akan datang kau ziarah, kalau ada satu saat aja hati kau lupa dengan Tuhan, ziarah kau tak ada faedah itu. Satu saat dan bukan 1 jam. Ya. Tuan-tuan latih latih ambil 1 hari je. Ataupun mula-mula ambil sejam. Ya, sejam tuan zikir Allah, jangan putus. Buat kerja pun dalam kawal Allah. Jangan putus. Ya, betul naik sikit. Ya, rasalah dia punya nur perubahan tu akan ada. Ya, kelazatan dengan Tuhan tu akan datang. Tu begitu. Sebab kita buat kerja kosong kan dia akan isi. Tu keadaan ni. Ya. Allah. Dan terlebih hampir kepada daripada mereka itu seperti firman dia habis. Kemudian wal khassatu pula, orang khas, orang yang pilihan Tuhan. Tadi am ya, orang am dia buat dituntut, Tuhan tutup. Adapun orang yang khassah yatrubuna satrah anha. Sebab apa? Khasyata sukutihim min nazaril malikil haq. Orang yang awam ni yang jauh dengan Tuhan, dia buat maksiat, dia minta Tuhan tutup, takut malu orang. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mana tinggi martabat dia, yang hebat ini, dia minta Tuhan supaya tutup maksiat dunia dia. Ialah tutuplah hatiku daripada maksiat. Sebab apa? Takut jatuh martabat di sisi Allah. Yang tadi dia buat maksiat, dia suruh tutup, takut orang tahu, sebab takut martabat dia jatuh dekat orang. Jangan raikan orang, raikan Allah Ta'ala. Adab kita dengan Tuhan bagi kita nak balik jumpa dia. Ya, tu. Jadi mereka minta Allah Ta'ala sebab apa? Li'anna muradahum al-ikhlas wa tabari min al-aib. Sebab kehendak orang-orang yang khas ni, orang pilihan ni, ialah al-ikhlas. Ya, bersih hati dengan Tuhan. Tabarri min al-aib. Ya, dan minta kosong daripada keaiban. Wa hamluhum ala zalika ya ta'zim al-haq. Dia buat benda kena membesarkan Tuhan. Ya. Islam yujib, kena tidak maknanya wajib atas mereka itu. Hazat talab ghaliban illa khasyatin sukutihim. Kerana takut jatuh martabat mereka daripada pendidikan malikul haq, ialah raja sebenar, ialah Allah Ta'ala. Ya. Kau jauh beza tentang ni.
jauh beza bumi langit lagi antara khas dengan awam, ya. Dan segala orang yang khas itu menuntut mereka itu akan dinding pada maksiat. Tiada menuntut mereka itu akan demikian melainkan apa? Takut gugur martabat daripada tilik raja yang sebenar. Malikul muluk wallahu ta'ala. Maka ada demikian itu daripada orang yang telah kamil imannya mereka itu. Maka orang yang kamil, yang sempurna tadi imannya, tiada berpaling ia kepada makhluk selama-lamanya. Sebab hati tak ada makhluk selama, sebab zikir dengan Tuhan selama-lama. Fi kulli lamhatin wa nafsin, tiap-tiap napas dengan Tuhan, tiap-tiap lamha kelipan mata dengan Ta'ala. Mana dia menghadap makhluk, ya. Dia menghadap dengan apa tuan? Qalban, hati, roh, sil, ya. Jasad tak apa tuan ni. Kita tak boleh hebat orang apa? Abdanuhum ma'al khalaq war'a wa arwahuhum ma'allah. Jasad dia dengan makhluk, qalbi dia dengan Tuhan. Ya, dia boleh duduk dan dua suhu. Itu orang hebat, ya. Jasad dia dengan makhluk. Setengah wali kata, ya, arwah sagawun dia sebut. Kadang-kadang wali kan kau belah gerutut kau tak tahu kata. Dia duduk dengan dia makan kan, rupa wali sebelah kita tu. Kita tak kenal. Dia waliullah, kita wali nikah. Jadilah kan. Waliullah, hati dia tak putus dengan Tuhan. Kalbi putus dengan Tuhan, dia tak masuk lain. Sentiasa, ya, kalbi tu. Bila kalbi tu yang banyak kenal, kita tak nampak kecuali ahli dia. Kalau ahli dia dengan pandangan nur dia boleh nampak, dia kenal wali-wali. Wali dia kenal wali. Maka orang yang kamil itu tiada berpaling tu. Berpaling mana? Qalb, hati dia tu, kepada makhluk. Bila? Selama-lama. Sentiasa dia tak beradab pada makhluk. Sebab apa? Dia kekal dengan Tuhan. Telah tetap tiliknya kepada Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Minta Tuhan jadi kita, ya. Minta Tuhan tarik hati kita kepada dia. Itu nikmat paling besar. Dan demikian itu keadaan hidayah. Dan telah berpaling ia daripada makhluk, padahal, ya, maknanya puji dan cela. Mana dia berpaling hati dia pada makhluk dalam keadaan puji atau cela. Manusia puji dia, dia tak rasa apa. Manusia caci dia pun, dia tak rasa apa. Itu makna dia berpaling. Kalau manusia kata dia, dia tak boleh tidur malam, itu belum lagi, jauh lagi kan. Ya, kalau makna puji dia, wah, suka senyum. Dia punya senyum sampai ke telinga senyum. Itu semua tak boleh pakai kan. Itu tak boleh pakai. Itu lebay apa panggil? Ustaz kau kata apa? Lebay maruju. Lebay sekap pinggang dia, tak boleh pakai. Itu semua tak boleh pakai kan. Orang puji dia terangkat, orang caci dia termenung. Bermakna kalbi dia dengan makhluk. Kalau kalbi dia dengan Tuhan, orang puji-pujilah apa dia tak rasa. Orang caci-cacilah apa dia tak rasa. Ya, aku bukan tuntut engkau, ilahi anta maksudi wa ridaka matlub. Matlub kita rida Allah, ya, bukan rida makhluk. Senang tak anda? Senang. Hati bila tak ditambat dengan orang senang tak? Senang, tak ada apa. Orang nak kata apa, tak ada hal begitu. Dia bukan hati tambah orang, orang kata kau, berat kita, dan kita menyeksa diri. Orang yang menambatkan hati dengan makhluk, orang tu menyeksa diri sendiri. Ya, oleh kerana nak selamat, farik qalbak, kosong hati kamu, menghadap dia dan baru selamat. Ya. Sebab makna ikhlas daripada apa? Istiwa uzzammi wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji tak rasa apa, orang caci dia pun tak rasa apa. Ya. Sebab apa dia tak ada rasa? Sebab benar. Sebab rasa dia dengan makhluk sudah tercabut, dia cabut, injisab, dia tegangkan. Sebab apa? Dengan jazbah Tuhan tarik, pum. Dia minta, Allahumma ja'alni minal muradi, Allah jadikan aku hamba-Mu ini orang yang Engkau tarik, orang yang Engkau kendaki. Sebab bila Tuhan tarik dia kalbi kita, habis selamat dia. Dia tarik daripada alam mulk, dia naik pada alamil malakut, alamil jarur. Bila hati menghadap pada Tuhan tu, dia masuk alam malakut. Bukan jasad kita ke mana, dia punya tangkapan, dia pergi ke sana. Allah. Dan demikian tu keadaannya hidayah, dan telah berpaling ia daripada makhluk, padahal puji dan cela. Maknanya pujian makhluk dia tak sangkut rasa apa lagi, apa dia tak rasa. Ya, dan cela makhluk pun dia tak rasa apa. Ya, tu. Bahawa makhluk puji kita, sebenarnya taraf dia apa? Zan, bukan yakin.
Dia tengok kita dengan seremban pakai wah, dia pun puji kita. Betul ke dia tahu kita dalam kita bersih? Dia tahu kan. Ya, kalau dalam dia tak ikhlas ke apa ke dia tahu, dia puji luar. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar apabila orang puji apa dia baca? Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnu, ya, wala tu'akhizni bima yaqulun. Kalau orang puji kita baca doa tu. Allahumma ja'alni khair. Ya Allah, kau jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia puji. Dan jangan engkau seksa aku dengan sebab pujian dia. Jangan dipuji kita masuk neraka. Sebab apa? Dia puji kita riak, ujuk, habis bom terkejut tadi. Ya. Itu maksudnya. Kalau orang puji, baca doa tu. Bahasa Melayu tu apa? Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dipuji. Dan jangan sebab puji dia, aku bermasalah dengan engkau. Itu maksudnya. Jangan berdosa. Ya. Bila berdosa, bila dia riak, ujuk, semua habis. Jalan paling besar dan sufi apa? Menggugurkan pandangan makhluk. Itu paling besar. Rukun terbesar ialah isqatun nazar anil halaq, menggugurkan pandangan pada makhluk. Itu perjalanan besar. Kita berjaya gugurkan kalbi kita pada makhluk, memang terbuka cepat, tuan-tuan. Ya, tu. Sampai dia tengok orang macam tunggul. Dia tengok orang macam tunggul, bukan menunggulkan orang. Tunggul orang tak boleh. Dia buat tunggul dia bukan. Ya, macam apa? Tidak ada kesan hati dia. Ya, hati dia tidak ada tarikan pada makhluk. Sebab apa? Telah disentap, ditarik ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Karim. Mana tadi? Dan telah tahqiq dalam mantap dengan ihatatul haq. Mana meliputi Allah Taala. Sebab apa? Kudratnya dan ilmu semua meliputi. Maka iaitulah menuntut ia daripada Tuhannya akan dinding daripada maksiat yang jatuh atau khatir dalam hatinya. Waktu ya Allah, jauhkanlah hatiku, ya Allah, tutuplah hatiku dari maksiat. Sebab apa? Dia tahu kalau maksiat dia datang, dia pump, hati dia akan tenggelam. Dia buat maksiat, dia satu noktah kan, dalam hadis noktatun sauda. Satu maksiat dia kita buat, pum, satu bintik lagi hitam dalam hati. Buat lagi, pum, hitam. Lama-lama ran jadi karat. Dan benda ni akan menghijab dia dengan Tuhan. Jadi untuk tak terhijab dengan Tuhan, minta doa supaya Allah tutup hati kita, jangan minat, jangan nak, bahkan berpaling pada maksiat pun tidak. Pasal satu orang wali besar, tentang dia berdoa, dia beritahu, tanya pada guru, ya Sayyidi Syekh, adakah dengan kita buat maksiat maka dia tarik kemanisan iman, kemanisan ibadat dengan Tuhan? Guru dia kata apa? Bukan kau buat, kau cadang, Tuhan dah tarik lagi. Terlintas hati kamu nak buat maksiat, Tuhan dah sentap kemanisan dengan dia habis. Ya, apa makna gula tak ada manis, apa makna garam tak ada masin. Ya, satu karung dia punya garam, tapi masin tak tawar. Dibaling dan longkang itu. Ya, begitu juga gula tak ada manis. Itu juga ada makna kita orang beriman kena ada apa? Kontak dengan Tuhan, baru mukmin sebenar. Alaqah dengan Tuhan, kemanisan dengan Taala itu menandakan iman dia kukuh. Ya, cari manis dengan Tuhan, cari lazat dengan Tuhan, cari rindu dengan dia, baru dia terbuka. Bila terbuka kalbi, bila rindu, ya. Bila ada ishkun, Tuhan buka. Tu Syekh Ahmad Idris tu buat dalam wirid sahur. Tuan ada baca? Sini ada orang tarikat Ahmadiyah. Ada? Ya, ni ada orang kata saya Ahmadiyah, wirid Ahmadiyah pun tak tahu. Dia seronok syok sendiri banyak. Baca wirid Syekh Ahmad Idris malam tu. Yang banyak tu bagi tu. Dia punya wirid kau-kau tu kan tu. Tak mau tajalli besar-besar. Ya. Ini tahu ada setengah tarikat kan dia amal betul. Dia bangga tarikat Ahmadiyah je. Dalam sebuah Ahmadiyah berbayar, awak tarikat apa? Saya tarikat Fikul Ilamatin. Macam-macam. Kau buat tarikat apa? Saya buat tarikat Fikul Ilamatin. Macam-macam dan itu mana apa? Dia tak bersungguh. Dia seronok dengan nama dan ya. Semua imam-imam tarikat dan semua tarikat Ahmadiyah, tarikat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Satariyah, Samaniyah, semua tu kutub-kutubkan jalan orang dan jangan kita banding-banding dengan tarikat. Ya, dia masuk tarikat ni, wah kau jangan usik imam-imam tarikat tu, semua wali-wali besar kan. Ya, cuma kita nak beramal yang mana kita rasa tepat dengan kita, beramal tak ada masalah. Ya, ni masak asam, ni kuah lemak, ni sambal tumis, makan mana nak makan, jangan komen. Ya, semua tu ada cita rasa masing-masing. Ya, untuk matlamat sama. Kalau makan nak apa? Nak kenyang kan. Yang ni bawa ni nak kenyang dalam, bukan kenyang luar. Kenyang dalam pun makrifat yang khas dengan Tuhan dia dapat. Kenyanglah rohani dia. Lagi rohani tak makrifat dia dapat kan, tu dia memusing. Allah Karim. Dan sekalian ni kembali kepada yang telah disebutkan daripada gugur daripada menilik hak kita Ta'ala tu. Dan terlebih sempurna mereka itu orang yang menuntut akan dia kerana malu dan haibah. Malu dengan Tuhan, haibah dengan Tuhan dan kebesarannya. Atau orang kalbi dia ada malu, Masya Allah, hebat.
Datuk kita Adam berapa tahun dia tak angkat kepala kan? Setengah riwayat 100, setengah riwayat 300. La yarfa'u ra'sah sama salah satu atas sana haya'an minallah. Nabi Adam ditempat di Bukit Suraindit di India. Siti Awak di mana? Jeddah. Yang dia bertemu di mana? Arafah. Ya. Bukit Suraindit, bukan Bukit Sindit. Dia bertemu di Padang Arafah. Padang mana Padang Temu? Oh, Melaka dia Padang Temu Negara duduk mana? Padang Arafah dia. Padang Arafah tu Padang Temu. Yang macam dia orang ni. Sebab komunikasi kita pakai alat canggih sekarang ni. Nabi Adam dah pakai dulu dah dengan Siti Hawa. Ya. Dia kontak dengan pakai sistem gelombang. Dia bilang Assalamualaikum dia sana dengar tu Siti Hawa. Dia boleh kontak. Tak payah pakai handphone ni. Kalau pakai handphone dia jap kong dia meletup. Kan, mana benda tu telah dipakai oleh datuk kita dan nenek kita. Semua orang teknologi dia buat dia baru je, teknologi gelombang dia dah pakai dulu ya, dia sound lagi jauh dengar tuan ni. Jadi Nabi Adam tersilap tu ada hikmat dah. Kalau tak silap kita pun tak ada atas dunia ni kan. Tersilap tu pun dia punya malu dengan Tuhan 300 tahun tak angkat kepala. Dia jalan dia tunduk je tu. Malu dia mana ni? Qalbi ada perasaan malu dengan Tuhan, masya-Allah. Dia punya akhlak cantik tu. Ini buat maksiat mendongak kepala kata. Ya, sebab apa dia? Buta, dia tak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan dia tak berani dan cari pengenalan yang sebenar dengan Allah Taala. Maka cara paling besar cepat nak dapat apa? Buang makhluk di hati kamu. Tu je saya peringatkan. Keluarkan tu. Dengan bawa apa? Puji makhluk, dengan caci makhluk seru apa? Sampai tu. Maka letak kita cari puji Tuhan dan kita jauhkan murka Tuhan. Boleh selamat. Dan satu lagi, telah disusun daripada dua bahagi ini, ia telah menuntut dinding dalam maksiat apabila hasil ia, dan daripada maksiat apabila tiada hasil ia. Maka demikian tu dikehendaki syariat dan hakikat, tetapi dengan syarat ketiadaan berpaling bagi makhluk. Jangan hati kita paling makhluk, dan jauh antara dua hal ini. Mana dua hal tadi? Iaitu mereka yang minta tutup supaya malu makhluk, dengan orang yang minta tutup supaya apa? Dia malu dengan Allah Ta'ala, dan kena kasih dia dengan Tuhan jangan terjejas sebab dipadamkan oleh zulmatul maksiyah, ya, kegelapan maksiat itu. Kemudian pamana akramaka fa innama akramaka jamilus satrih fik. Ini satu kaedah besar kita pakai nantilah. Barang siapa memuji engkau, sebenar dia puji apa tuan? Dia puji jamala satrih. Tuhan dia puji penutup Tuhan itu sebenarnya. Orang puji kita sebab apa? Dia tak nampak aib kita. Mana ada insan yang tak ada dosa? Bani yang tangan. Bani yang tangan. Siapa yang tak ada dosa? Bani yang tangan. Mana? Selain Nabi dan Rasul semua bergelumang dengan dosa kita ni. Mengaku je lah. Kan? Lebay tak lebay, wali pun ada silap. Kan? Jadi maknanya apa? Sekarang bila Tuhan orang berkawan dengan kita sebab dia nampak kita baik. Ya, baik kita sebab apa? Dipandang kita baik sebab apa? Jamalus satri. Eloknya tutupan Tuhan. Tuhan tutup. Kalau Tuhan buka aja. Oh, tak nak kawan dia lari kita. Ya, macam-macam damput kita hari ni kan. Lari orang, tapi orang kawan dia nampak kita baik. Dia nampak baik sebab apa? Jamalus satri. Tuhan tutup. Orang tak apa kenal kita sebenarnya. Kalau dia kenal kita sebenarnya kan, oh, kadang-kadang nak kawan pun takut. Tapi oleh kerana luar cantik, kan. Dia maknanya cantik kita sebenarnya apa? Cantik tutupan Allah Ta'ala. Tuhan tutup. Itu maksudnya. Maka akan dibincang sekarang, paman akramak fa inna ma akramaka jamila satri. Minka fika ila akhirah. Kemudian wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma firman ya Allah. Fa inna khaira kullahu bi yadika. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.